Kita hari ini mulakan pelajaran hadis, muka surat 100, hadis 20. Ya, hadis ini panjang, tak perlu baca Arab dia, boleh terus baca terjemah ya. Kalau pendek-pendek tu boleh baca lah, panjang-panjang ni ya kita singkatkan masa tu. Boleh, siapa nak mula? Dari Abu Sa'id. Silakan. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Sahih. Sahih saja. Kitab sahih.
Baik, ini satu cerita dan satu pengharapan bagi mereka yang berleluasa dengan dosa. Ya. Mana satu pengharapan yang baik buat mereka kalau mereka mau kembali. Jadi contoh ini diterangkan, bayangkanlah seseorang kalau bunuh seorang pun rasa dah besar dah dosa. Tapi orang ni dah bunuh 99 orang. Lepas tu barulah dia nampak jalan nak kembali nak bertaubat. Ya, sebelum tu dia tak nampak jalan nak taubat. Ingat, ya, jalan taubat ni semua orang tahu ke? Dia tak tahu. Ya. Sebab itu dikatakan ahli ilmu dia tahu jalan kembali. Artinya ahli ilmu, ya, kalau dia berdosa dia tahu jalan nak balik, dia tahu jalannya. Kalau orang yang jahil, dia berdosa, dia tak tahu jalan nak balik macam mana. Sebab itu kalau dia tak nampak atau tidak ditunjuki jalan untuk balik kepada Tuhan, dia akan mati dalam keadaan kufur atau tetap berdosa. Sebab dia tak tahu jalan balik. Sebab itu lelaki ini bijak. Bijaknya macam mana? Bila dia nak balik, dia nak cari orang yang paling alim lah kiranya macam tu. Orang yang paling alim, dia nak cari orang yang paling pandai atau orang yang alim. Itu salah satu jalan sebab dia tak tahu macam mana cara nak balik. Jadi jumpa seorang ni memang alim, disebut pendeta. Pendeta ni ahli ibadat. Tapi pendeta ni mungkin kurang luas dia punya pengalaman atau kepahamannya. Walaupun dia ahli ibadat, tapi pengalamannya cetek sangat. Ya, singkat. Sebab itu kadang setengah orang dia memberi fatwa. Fatwa tu terlampau singkat. Mungkin dia ni tak pernah dengar dunia luar. Tak pernah pergi dunia luar. Jadi dia diibaratkan sebagai ulama bawah tempurung. Dia nampak hanya sekitar dia sahaja. Luaran dia tak nampak. Ini ulama-ulama macam ni bahaya. Dia akan memberi fatwa hanya sekadar sekitar dia sahaja. Sedangkan dia tak nampak luaran macam mana. Ini bahaya. Ulama-ulama ni memang dia kuat ibadat. Tapi dalam segi pengetahuan luarannya terlampau cetek. Jadi si orang alim ni atau pendeta ni, dia dengar daripada lelaki ni, boleh tak seseorang tu nak bertaubat sedangkan dia tak sebut diri dia, saya ni bersalah, saya dah membunuh 90 tahap. Dia gunakan bahasa, boleh tak bertaubat kalau seorang tu dah membunuh 99 orang. Dia kata kalau 99 ni, macam tu bahasa, kalau dah 99 orang ni, ini dah terlampau banyak dosa ni, terlampau banyak kesalahan, sedangkan satu pun dah besar. Jawabnya kalau kita bahasakan beginilah, kalau macam tu tak ada taubat lah untuk dia, terlampau banyak dosa sangat, macam tu. Jadi tak adalah taubat, macam tu. Jadi bila tak ada taubat, maka pada masa itu apa jadi? Maknanya pada masa itu bila tak ada taubat, orang lelaki ni pun bunuhlah. Bunuhlah si alim ni, si ahli ibadat ni. Bukan apa? Dah tak ada jalan nak bertaubat. Nak buat apa? Buat dosa lagi lah. Mana dia bunuh. Dah cukup 100. Tapi dalam fikiran dia, dia nak juga kembali bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia nak kembali. Maka dia jumpalah seorang alim, seorang lagi yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan.
Lalu dia jumpa ya seorang alim yang kedua, mengikut hadis ni ya. Orang ni lebih berpengalaman. Kata dia, orang tu bertanya lah, boleh tak orang yang telah membunuh 100 orang, boleh tak bertaubat? Dia kata dia, ni siapa yang nak menghalangi? Bahasa dia. Ni orang yang berpengalaman. Katanya, man yahulu bainahu wa baina taubah. Siapa yang nak menghalangi di antaranya dan di antara yang dengan taubat itu? Mana tidak ada yang menghalangi. Kata dia, ia pergilah ke satu negeri. Kat sana, ia ramai orang beribadat kepada Allah, ikutlah mereka beribadat. Okay? Atau dalam bahasa lain dikatakan katanya, yang kau pergi ke satu negeri, ya, kat sana, ya, ada kenalanku di sana. Engkau pergi jumpa dia, ya, bertanya dengannya kat sana, ya, tentang hal ini. Dan kau bertaubatlah kat sana, ya. Maka, ya, dia pun pergilah. Adalah harapan dia pergi, ya. Kau tinggalkan negeri yang buruk ni, ya, pergi kepada negeri yang baik. Macam tu bahasanya. Ya, dia pun pergilah. Ya, bila pergi, tengok-tengok ajal sampai. Bila sampai, malaikat azab, malaikat rahmat dengan malaikat azab ni sudah, ya, bertekak. Bahasa dia bertekak. Ya, kata malaikat rahmat, ya, dia, ya, memang, ya, sudah bertaubat. Memang hendak bertaubat. Ya, sudah tentulah dia tergolong sebagai, ya, orang yang baik ataupun husnul khotimah, sebaik-baik kesudahan. Ya. Yang satu lagi, tak, dia belum buat kebajikan pun, sikit pun tak ada buat kebaikan. Macam mana dikatakan kata malaikat azab ni? Ya. Bertekak-tekak dia tak dapat keputusan. Ya, akhirnya, ya, Allah turunkanlah malaikat. Katanya malaikat ni, malaikat yang menyerupai Adamiyin, surati Adamiyin, maknanya rupa anak Adam. Jadi dia jadi hakim. Jadi hakim sebab dia dah bertekak. Kalau macam ni, kata ukur saja. Mana yang terdekat dengan, ya, antara diri dia dengan tempat yang dia pergi. Mana yang paling dekat. Jadi bila diukur, lah, dah dekat dah dengan tempat yang dia nak bertaubat tadi, ya, yang tempat nak tuju. Maka, ya, dia termasuklah golongan orang yang, ya, diampuni oleh Allah Ta'ala, mendapat keampunan. Sebab apa? Ya, tempat yang dia kembali, yang dia tuju untuk bertaubat tadi, lebih dekat daripada tempat yang, ya, dia tinggalkan. Jadi, ya, akhirnya keputusannya pun dapat bahawa, ya, orang yang telah membunuh 100 orang ini telah mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Ya, bukankah ini satu berita gembira, ya, kepada mereka yang berdosa untuk kembali kepada Allah, dan Allah sedia menerima taubatnya. Jadi dengan syarat jangan sampai dah nak mati baru nak bertaubat. Dia ni, ya, belum mati lagi, ya, belum nazak, belum apa, dia masih sehat, boleh bunuh orang lagi, kan? Jadi dia nak bertaubat. Jadi dalam hal ini, ya, kita ambil pengetahuan dan pengalaman daripada, ya, imam yang daripada orang alim yang kedua. Orang alim yang kedua lebih berpengalaman daripada orang alim yang pertama. Orang alim pertama terlampau singkat, ya, pengetahuannya sehingga dia pun dibunuh. Orang alim kedua lebih luas pengalamannya. Dia kata engkau pergi ke satu negeri dan engkau bertaubat di sana. Kat sana banyak orang alim. Mungkin ada kawan dia juga yang alim kat sana. Engkau jumpa dia dan kirim salam dengan dia dan engkau tinggalkan kampung ni. Apa sebab? Sebabnya, kalau orang, ya, seperti ini, dia buat baik di kampung sendiri contohnya, ya, di mana dia
nama dah blacklist, orang dah terkenal kejahatannya. Kalau dibuat baik pun, orang tak pandang dia tu baik. Kalau ada berlaku apa-apa di kampung tu, akan dituduhlah dia juga yang buat. Nampak? Jadi kalau dia pergi ke tempat orang, ya, sedangkan orang tu dia tak tahu latar belakang kejahatannya. Dia datang memang baik, sampai bila-bila dia baik, tetaplah dikata oleh orang sana, dia ni memang orang yang baik. Nampak? Ya, inilah pengalaman orang kedua ataupun orang alim yang kedua. Jadikan pengetahuan sebagai iktibar buat kita. Jangan kita terlampau singkat memutuskan sesuatu hukum sehingga akhirnya menyebabkan susah kita. Ya. Jadi biarlah terbuka sedikit. Ya. Kita mempunyai pemikiran yang lebih luas atau terbuka. Atau kalau dikatakan, ya, kenalilah, ya, alam Tuhan yang luas. Jangan kita di bawah ni macam katak bawah tempurung. Ya. Kita hanya tahu keliling kita, sekitar kita. Luaran kita tak tahu. Ini susahlah. Kalau orang nak memberi fatwa jenis macam tu, rusaklah. Baik, kita tengok teruskan daripada ayat selanjutnya. Kita ambil kepada perkataan muka surat 103, ya. 103, saya bacakan kata asing dulu. Rohib, seorang pendeta. Ini biasa kepada Yahudi Nasrani. Ya, Yahudi disebut rahib. Ya, Nasoro pun dia menyebut rahib juga. Ya. Jadi dikatakan sebagai pendeta. Yakni dalam kalangan mereka disebut ahli ibadat dari kalangan Bani Israel. Ya, disebut sebagai rahib, makna ahli ibadat. Ya. Hal itu menunjukkan bahawa peristiwa ini terjadi setelah pengangkatan Nabi Isa AS. Pengangkatan di mana setelah mengangkatnya Nabi Isa AS. Sebab kependetaan sebenarnya dibuat oleh para pengikut Nabi Allah tersebut. Ya. Sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Hadid. Ya. Kemudian Yahul, ya. Man Yahul, siapakah yang dapat menghalangi? Itu soalan. Ya. Maksudnya, siapakah yang mampu menjadi penghalang dan pemisah? Kalau orang nak bertaubat, ya kita kena jadi penghalang. Jadi, orang yang alim kedua tu lebih pengalaman. Orang alim yang pertama tadi sempit pengalamannya. Orang nak taubat, dia halangi. Ya. Akhirnya, dia sendiri dibunuh. Ya. Macam saya kata, ya, orang dah nak taubat, ya, dah nak beribadat, tapi boleh lepas pencin. Ya, boleh lepas pencin. Selama ni memang dia tak sembahyang pun. Ya, puasa pun tak puasa pun. Ya. Tapi bila dia pencin ni tak tahu jalan ke mana. Akhirnya dia nampak masjid. Dulu banyak semasa belum pencin, banyak aktiviti kerja dia. Bila pencin, ya, dia tak nampak jalan mana. Dia nampak jalan masjid. Lalu dia pergi masjid. Ya, dengar ceramah, ikutlah sembahyang, orang sembahyanglah. Ya. Kemudian, ya, bila dia tanya kepada ustaz, ya, kepada ustaz yang bagi kuliah tu, ya ustaz, ya, apa hukum kalau orang tu, ya, meninggalkan sembahyang dah puluh tahun? Apa hukumnya ustaz? Oh, itu wajib qada tu. Ya, tetap sembahyang mesti qada, ya. Itu hutang besar tu, kata dia. Ya. Lalu bila dia fikir, yang nak buat ni pun dah letih rasa dia, rasa penatnya, ya. Lagi nak qada yang puluh-puluh tahun tu, ya, langsung terbeban buat dia. Langsung berat dia bila dengar macam tu, langsunglah dia tak pergi masjid. Dia tak pergi masjid dan dia pun tak sembahyang macam dulu jugalah. Ya.
Sebab apa? Dia fikirkan banyak sangat hutang yang tak terbayar. Ya. Kalau saya buat pun tak terbayar juga. Nah dia. Lebih baik saya buatlah biar hutang terus. Macam tu. Jadi jangan kita macam ustaz-ustaz sempit macam ni. Ya, ini cara fatwa ustaz-ustaz sempit macam ni lah. Orang baru nak mendekati masjid, kita belai dia. Tak apa, yang lepas-lepas lah. Ya, sekarang kita dah sedar ni, kita taubat, minta ampun dengan Allah Ta'ala, banyakkan sedekah. Ya. Kita buat yang kita sedar sekarang ni. Buat je lah. Oh, seronok tak? Kalau orang dengar macam tu, kan seronok. Ya. Dia katanya lepas tu biarlah lepas. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya, sekarang kau dah sedar macam ni, buatlah. Kan seronok patutnya buat macam tu. Ini tak, itu banyak itu tanggungan. Puluh tahun ya. Pencen 55 tahun. Tak pernah sembahyang. Bayangkan ustaz tu suruh suruh kodok 55 tahun, tak pengsan ke bila dengar? Ya. Jangan buat fatwa macam tu. Ya. Sebab itu terkadang ya, dalam fatwa-fatwa ni ada fatwa sempit. Fatwa sempit ni lah yang menyusahkan orang Islam. Orang Islam tu sendiri. Ya. Apalagi bab-bab yang berkaitan dengan orang yang mau mendekati Islam. Ya. Ada satu kes juga, orang asli. Ya. Orang asli, dia masuk Islam. Ya. Bila masuk Islam ni, dia dah ustaz tu kata, tak boleh makan monyet dah tak boleh lagi dah, kata dia. Ya. Tak boleh makan monyet, tak boleh makan tu. Ya. Jadi bila dia pandang ayam ni, jijik sangat dia pandang ayam, dia tak boleh nak suruh makan ayam, tak lalu tekak dia makan ayam. Apa sebab? Ayam makan tai, kata dia. Ya. Monyet makan buah. Dia makan, tengok monyet sedap. Ya. Tengok ayam jijik. Ya. Jadi si ustaz ni tekankan hal macam tu. Ya, akhirnya dia pun tak ingin lagi nak ikut kelas dan tak ingin lagi nak ikut Islam. Ya. Suruh makan macam tu. Jadi sebenarnya tak boleh. Cara dakwah mendekati mereka, ya, cara macam tu salah. Kita tekankan dulu orang-orang macam ni akidah. Kenalkan Tuhan, sembah Tuhan, lama-lama ya, bila besarnya Allah Ta'ala, dia pun dah tahu kebesaran Allah, nanti dengan sendirinya dia pun akan tinggalkan. Janganlah pula macam tu caranya. Ya, cara macam tu ya, dia jadi jauh dengan Islam. Kita mesti ikut sejarah Nabi. Sejarah Nabi, ya, adakah dia mula-mula tekankan solat, puasa, haji? Tak ada. 13 tahun lamanya ya, Nabi berdakwah hal akidah. Ya, 10 tahun itu baru bab hukum-hukum. Bayangkan 13 tahun iaitu bab akidah saja. Kita samalah kalau kita mendekati orang bukan Islam, kita tekankan akidah saja. Sembayang biar dia ikut-ikut sembayang. Soal kegemaran dia macam tu biarkan dulu, jangan dipaksa sangat. Ya, yang penting kita ajak dia mengenal Tuhan, betul-betul mengenal Tuhan sampai dia tahu kebesaran Tuhan. Macam tu. Ya. Ini maknanya bergantung pada pengalaman. Ya. Atau bangsa lain ada setengahnya itulah. Engkau masuk Islam, engkau kena potong ya. Itu pun dah menakutkan dia. Ya. Dia masuk Islam saya kena potong ya. Syaratnya macam tu. Janganlah jadikan syarat macam tu dulu. Dia tak potong pun dia kalau Islam tetap jadi Islam, ya. Ya. Dia ditakutkan macam tu. Salah kita cara berdakwah macam tu, ya. Ajak dia kepada Islam dulu, masalah potong tu kemudian lah cerita, ya. Dia sendiri nanti akan faham ya kebaikan itu. Ya. Baik. Nasofatorik. Nasofatorik maknanya ketika berada di tengah perjalanan, iaitu telah sampai setengah dari jarak tempuh perjalanannya. Maknanya
contohnya ya 50 batu, contohnya lah 50 batu. Dia sudah sampai kepada 26 atau 27 batu. Artinya ya dia sudah sampai dekat dengan perjalanan yang dituju. Macam tu ya. Kalau misalnya kata 4 batu lah ya, dia dah sampai kepada 3 batu. Artinya dia dah dekat kepada tempat yang dituju. Mana sofat torik, tu tadi ada na, lebih dekat, mana hampir atau akrob, dia lebih hampir. Fana'ai bisodri, maka dia berupaya sekuat tenaga berjalan dengan tertumpu pada dadanya. Maksudnya laki-laki itu tetap bergerak dengan sekuat tenaga dan susah payah meskipun beban sakaratul maut menimpanya. Maknanya dalam perjalanan ni termengah-mengah. Ya, termengah-mengah. Macam kita lah, buat kerja lebih-lebih kita sampai termengah-mengah macam kata orang apa? Sampai nyawa nak tercabut. Macam itulah. Nyawa sampai nak tercabut. Jadi dia berusaha nak pergi juga tempat tu walaupun dalam keadaan termengah-mengah macam nak mati. Macam tu. Rupanya menemui ajal juga. Ya. Tak sampai ke tempat tu. Ya. Jadi Allah yang lebih mengetahui macam mana jiwa orang ini, ya memang benar-benar dia nak kembali, nak bertaubat kepada Allah. Memang sudah terbuka. Bukan kerana dia nampak dia dah nak mati. Tak, dia tak nampak lagi dia nak mati. Kalau dia nampak nak mati, ya itu sukar untuk bertaubat. Macam kita dah tahu kita nak mati baru kita nak bertaubat. Itu sukarlah taubat nak diterima. Dia masih kuat gagah lagi. Ya. Tapi dia nak taubat. Itu nampak tak? Ya, jalan taubat ni bukan senang ya. Orang ilmu tahu jalan bertaubat, orang berilmu tahu jalan bertaubat. Orang yang jahil ya dibuat jahat, dia tak tahu jalan bertaubat. Dia perlukan kepada ya orang mendidik dia atau menunjukkan dia, baru dia tahu. Ya. Kalau tak tahu dia akan macam itulah, mati dalam keadaan ya jahil. Ya. Baik, kandungan hadis. Okey, siapa nak baca sekarang ni kandungan hadis? Buka mic ya, siapa nak baca? Yang baru masuk pun bagus juga kalau kalau nak baca. Buka mic yang nak baca. Mic tu kena buka Buat suri penutup. Ya, baik. Nanti ya, dalam hal ini maknanya ya, kita boleh membicarakan dari hal Bani Israel. Sebab ada cerita-cerita Bani Israel, tapi ada cerita Israiliyat ya. Cerita Israiliyat ni mana cerita dongeng. Tapi dalam Bani Israel ini banyak cerita-cerita yang boleh jadikan pengajaran macam tadi orang yang nak bertaubat tadi ya. Itu cerita-cerita yang boleh dijadikan sebagai pengajaran ya. Sebab itu kata Nabi ya, cerita ahli kitab ni kita tidak boleh benarkan dan tidak boleh dustakan. Benarkan sangat pun tak boleh, dustakan sangat pun tak, ada yang betulnya. Macam tu ya. Okey. Dalam jiwa macam hati manusia ni dia macam ada perasaan.
Kalau orang yang bukan Islam, dia kadang tengok Islam, dia ingin nak Islam. Tapi kecenderungan tu nak diteruskan atau tak. Macam tu. Ya, sebab kan Allah jadikan manusia sebelum dilahirkan dalam keadaan fitrah. Mana dia bersih dan dia mengakui ketuhanan. Sebab itu yang menjadikan kotor tadi, ya, atau Yahudi atau Nasara adalah ya, ibu bapanya dan kelilingnya. Ya, itu yang menjadikan dia Yahudi atau Nasara. Tapi ya, jiwanya sebenarnya kadang dia ingin nak cari petunjuk tu. Ya. Lagi ilmu. Ya, maknanya dalam hal ya kebodohan dan juga ya kealiman ya ada berbeza. Ya, jadi kalau orang yang jahil ya memang nak cari jalan untuk kembali kepada Allah ni tak nampak. Ya, walaupun dia ingin tapi tak nampak jalannya macam mana. Nah, sebab itu ya kita kena ya mengingat-ingatkan. Mengingat-ingatkan bukan memaksa, tapi mengingatkan. Dahlah tu, taubatlah. Ya. Kita umur dah berapa. Macam tu, ingatkan saja. Ya. Mudah-mudahan dengan jalan itu, ya, dia jiwa dia lembut dan boleh menerima. Jadi dapat manfaatlah buat diri dia. Lagi? Kita pun tak faham apa ni. ha. Agaknya berang kot. Berang. Hmm. 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 Ini cerita adalah pendeta yang pertama ya. Pendeta yang pertama ni yang kurang pengalaman. Sedangkan yang dihadapi sekarang ni adalah orang kaki bunuh. Jadi ya kerana ya kecetekan sempitnya fatwanya, jadi dia pun kena bunuh. Jadi ya adakah itu nak disalahkan juga kaki bunuh ni? Ya. Sebab itu nak jadi orang pengalaman ni nak jadi orang alim ni ya hendaklah ya pandai-pandai ya bersikap lemah lembut atau menggunakan kata-kata kiasan yang baik ya atau perumpamaan ya. Lagi? Ya, contoh ni. Ya ada seorang murid ya. Murid saya lah. Ya. Murid saya ni bukan depan saya ni, yang lain ya. ya. Dia ni ikut kelas, ikut belajar. Tapi berapa tahun dia ikut belajar? Suruh dia baca tak pernah dia tak nak dia baca. Mana dia macam tu ialah dia semak. Ya. So suruh menulis pun dia tak nak tulis, dia gunakan Quran terjemah. Macam itulah. Dia guna Quran terjemah. Jadi ya saya tak ada nak tegur apa pun. Dia ikut banyak tahun. Banyak tahun macam dia seorang ya. Ya. Akhirnya saya bagi ya buku ya. Tak ada bayar, bagi je kat dia ya.
Suruh dia, ini pun dah masuk dekat apa ni 5 tahun, ya. 5 tahun. Bagi buku dia, ya. Buku apa ni, buku harfiah yang kita belajar selalulah bagi, ya. Kemudian suruh dia tulis perlahan kan. Sejak tu baru dia tu 5 tahun ke atas baru dia nak menulis, baru dia nak membaca. Bayangkan kesabaran tu, kita nak jaga kesabaran tu, kan? Tak lari. Sekarang elok dia belajar. Ya. Elok dia belajar. Ya. Jadi nak menunjukkan bahawa macam itulah. Kita jangan paksa. Ya, kalau kita paksa dia pun hilang dah. Padahal dia memang baru nak belajar, baru pencin. Baru nak belajar. Ya. Baru nak dekat-dekat, tak tahu apa benda, tak ada basic apa pun, ya. Jadi alhamdulillah 5 tahun, ya. Bersabar akhirnya dia menulis, dia membaca, dan dia pun nampaknya rajin dah buat kerja-kerja apa ni, dia bagi kerja rumah, buat kerja rumah, macam itulah, rajin, ya. Jadi itu dikatakan maknanya, ya, bagi kita nak mendekati orang-orang yang jahil, ya, kita jangan terlampau kasar. Ya, bila terlampau kasar, ya, atau kita memberi fatwa sempit, ya, maka itu yang terjadi kepada pendeta pertama. Jadi jadikanlah pengalaman kepada pendeta kedua. Itu pengalaman yang paling baik, ya. Kalau nak jadi orang yang alim, ya. Lagi? Iya. Sindir. Itulah selalu sindir tu, dia dah lari dah. Akhirnya dia menjauh diri. Baru nak dekat. Kan? Iyalah. Ya. Ada yang YouTube ni, yang TikTok yang adalah dia tengok ada penceramah ni. Sikit-sikit neraka. Kan? Jadi apalah dia punya pengetahuan tu. Ya. Jadi tak ada satu pengharapan. Jadi orang pun nak dengar dia punya ceramah tu takut dah. Kan? Kalau diceritakan nas Quran tu tak apa, kadang hanya dia tuduh orang tu kafir. Tuduh orang tu neraka. Ya, bukan bacakan nas pun tak ada. Ya. Jadi macam ni bahaya, ya, sebenarnya. Jadi kita kadang malulah orang Islam yang yang nak masuk Islam ni tak jadi nak masuk Islam. Ya. Jadi tak tahulah, ya, sebenarnya sempit dalam bidang keilmuan mereka. Walaupun mereka jauh berjalan. Tak patut. Memang tak patut, ya. Lagi pintu taubat, ya. Ha.
Tengok ya. Itu patutnya kita memberi kabar gembira. Bukan kita nak menyakitkan dia, menyusahkan dia, lepas tu fasik lah tu kafir lah tu. Macam tu. Dah, kita dah tuduh macam tu, ya tak patutlah, ya. Okey, kita bagi bahagian Puan Sri pula penutup. Pintu taubat. Ya, memang ada nas dia. Ya. Kalau seorang itu berdosa dalam hadis Nabi, dalam hadis qudsi, wahai hamba-Ku, seandainya engkau datang kepadaku dengan sepenuh langit dan dengan sepenuh bumi dosa, dan engkau bertaubat kepadaku dan tidak mempersekutukan aku, nescaya aku terima taubatmu. Artinya, orang yang benar-benar nak kembali kepada Allah banyak sangat sebesar bumi dosanya. Tapi dia kembali dan bertaubat kepada Allah. Dia tidak sekutukan Allah. Dia buat dosa tapi dia tak sekutukan Tuhan. Ya. Lagi teruk orang yang tak buat dosa, ya. Tak buat dosa. Ya, tapi dia sekutukan Allah, dah cukup dah. Satu perkara saja dia sekutukan Allah dah cukup. Walaupun dia beramal soleh sekalipun. Ya. Amal soleh tapi dia punya akidah dia hancur. Tak guna. Orang ni berdosa, dia tak pernah sekutukan Tuhan. Dia tahu Allah. Jadi ya, dia bertaubat kepada Allah dan kembali kepadanya. Allah terima taubatnya. Ya. Itu tidak ada salahnya, ya. Itulah jalan terbaik. Lagi para malaikat. Itu dia. Maknanya kita kena tahulah orang ni ia golongan taat atau orang ni golongan derhaka. Kalau orang golongan taat, kita ingatkan dia. Kalau golongan yang derhaka, kita ingatkan dia dengan azab-azab Allah. Ya. Sebab orang yang taat juga kadang terlajak. Jadi dengan terlajak tu kita mengingatkan dia. Ya, itu mana tengok keadaan yang kita nak putuskan kedudukan orang itu. Lagi pengetahuan. Macam tadilah, ya. Itu dengan izin Allah. Kata dengan izin Allah dia tetap malaikat. Ya. Lagi jadi kalau kita masih tinggal di tempat yang maksiat tu, maknanya walaupun macam ni lah, macam penagih dadah ni, dia dah dimasukkan dalam dah dipulihkan balik, ya, balik tempat situ memang tempat dadah juga, ya, banyak penagih. Mula-mula okeylah seminggu, lepas tu kawan-kawan dah, ya, hasut dah sangkut balik, nampak, ya. Jadi dia kena keluar daerah lain. Ada satu dulu seorang tu, dia keluarga dia tu memang dia ni memang penagih. Jadi keluarga dia ni bawa dia ke Kelantan. Kat Kelantan dia ikut tabligh. Ikut tabligh. Kan? Kat sana baru pulih. Dia ikut tabligh kan ke masjid-masjid je kan. Jadi kat situ baru pulih. Ya. Itu pernah berlaku macam tu. Ya. Kalau dia kat tempat sendiri, jawabnya kawan-kawan dia hasut-hasut, meragi balik lah. Ya. Lagi?
Ya, maknanya ya, kebiasaannya ya dia dengan perbuatan kemaksiatan. Jadi kalau dia dah bertaubat, dia kena sibukkan dirinya dengan urusan-urusan yang dia boleh lupa perkara itu. Ha, jadi itu dikatakan macam tadilah saya kata, ya keluarga dia tu bila bawa orang tu ke tablik, tablik ni dia bawa ke masjid-masjid, sibuklah dengan ya beribadat, dengan apa, dengan itu, dengan dia kuliah dia ya. Nah, jadi elok jadi ya. Ha, memang elok betul, tapi yang lain dengan kawan dia yang pemulihan tak ada, balik sama ya. Ha, macam itulah ceritanya. Lagi berteman. Itu betul lah. Jalan itu yang kita nak cari. Lagi? Hmm. Kalau dia masih campur lagi dengan ya kuncu-kuncu ke orang jahat dia, mendiamnya hancur lah. Ya. Lagi? Lagi? Nah, lagi? Hmm. Lagi? Nah, okey. Jadi ya, malaikat ni kita tak tahu. Terkadang malaikat ni boleh menyerupa manusia, menguji kita, ya. Ada banyak berlaku dalam hadis, ya. Kuatir kadang ya kita diuji, ya. Yang datang tu bukan manusia sebenar, tapi malaikat, ya, menguji kita. Jadi ya, kadang kononnya dia sebagai orang minta sedekah kepada kita, kita maki-maki dia, padahal waktu tu kita berada. Ya, dia minta sedekah kepada kita, ya. Padahal malaikat saja nak menguji kita. Jadi kita khawatir macam itulah, ya. Ha. Boleh terjadi, ya. Nak menguji keimanan kita, ya. Macam tu, ya. Ha. Jadi khawatir macam itulah. Allah jelmakan malaikat tu jadi manusia dan dia menyamar untuk menguji kita. Tu yang paling takut, ya. Kalau manusia betul tak apa, ya. Ni malaikat yang berupa manusia ni yang kita takut menguji kita, ya. Jadi walau bagaimanapun sentiasalah kita berniat baik, ya. Itu paling baguslah dalam keimanan, ya. Okey, sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama daripada kuliah hari ini. InsyaAllah, ya, selamat tahun baru. Ya, mudah-mudahan ya kita ada azam baru untuk tahun baru ni, ya. Sadaqallah.